Kerajaan perketat semula prosedur operasi standard Perintah Kawalan Pergerakan. Gagal tampil jalani saringan kedua COVID-19, individu akan ditangkap dan didakwa. Baik, Assalamualaikum dan selamat petang. Berita wilayah bersama saya Kamal Firman Shah Kamaluddin. 1 jam bersiaran, kami bawakan kepada anda laporan terkini seluruh negara. Dan bersama saya, Zehra Zamri. Ya, seperti biasa, berita wilayah akan membawakan kepada anda laporan lintas langsung negeri-negeri. Bagi laporan dari Bumi Kenyalang bersama Muhammad Azizi Rahim, antaranya membawa laporan mengenai inisiatif memacu pertumbuhan ekonomi setempat. Sementara Muhammad Syarizam Awang langsung dari negeri di bawah Bayu meninjau keistimewaan Kulu sebagai lokasi tumpuan pelancong domestik. Selepas itu, kita akan ke Kedah bersama Siti Zaidah Osman membawa laporan mengenai pusat komuniti desa. Akhir sekali, negeri jirannya Perlis. Wan Muhammad Ryan Rohidar akan melaporkan mengenai program Kasih Perlis FM yang menyantuni anak yatim menjelang Aidiladha. Semuanya seketika nanti. Kerajaan secara dasarnya bersetuju untuk mengetatkan semula prosedur operasi standard SOP berkaitan Perintah Kawalan Pergerakan PKP yang telah dilonggarkan di bawah pelaksanaan PKP Pemulihan PKPP. Menteri Kanan Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata, keputusan itu diambil susulan kebimbangan peningkatan kes COVID-19 di negara ini dalam tempoh hampir seminggu ini. Keputusan tersebut dipersetujui dalam mesyuarat khas Menteri-Menteri berkenaan pelaksanaan PKP hari ini. Kita telah pun bersetuju dalam mesyuarat khas tadi untuk memperketatkan SOP yang kita longgarkan satu ketika dulu. Besok kita telah arahkan Jawatankuasa Teknikal untuk berbincang, terutamanya meneliti SOP tentang sambutan Hari Raya Aidiladha. Kita akan bincangkan. Begitu juga dengan kru daripada kapal yang membuat sign on yang turun sebelum mereka berlepas ke kapal ataupun berlepas daripada negara mereka untuk ke kapal mereka ataupun daripada kapal untuk balik ke negara mereka. Kerana kita dapati kes import yang kedua terbesar adalah melalui kes-kes melibatkan klasi-klasi kapal. Datuk Seri Ismail Sabri memaklumkan hasil perbincangan pada mesyuarat Jawatankuasa Teknikal esok akan dibentangkan ketika mesyuarat khas Menteri-Menteri pada Isnin ini sebelum keputusan dibuat. SOP berkaitan sambutan Aidiladha yang bakal disambut pada Jumaat hadapan ujarnya juga bakal diumumkan pada Isnin. Hari Isnin, Jawatankuasa Teknikal akan come out dengan cadangan mereka dari segi SOP Raya Haji dan berbagai-bagai SOP lain. Raya Haji ni pun kita bimbang balik ke kampung, takut sebaran berlaku di kampung-kampung pula. Ya, kalau di Hari Raya Aidilfitri kita ada SOP kita. Tak boleh lebih 20 orang, penerima tetamu dan sebagainya. Tapi Raya Haji kita tak tetapkan. Dan kita akan tetapkan. By Monday saya akan umumkan. Beliau turut menegaskan pihak polis tetap akan menjalankan pemantauan sepanjang sambutan Aidiladha nanti dan tangkapan akan dibuat sekiranya orang ramai ingkar dengan SOP yang ditetapkan.
Sementara itu, semalam seramai 319 individu telah pulang ke tanah air melalui pintu masuk sempadan antarabangsa dan kesemua telah ditempatkan di 4 stesen kuarantin di Kuala Lumpur, Negeri Sembilan dan Johor. Mereka telah pulang dari 12 negara iaitu Indonesia, Singapura, Vietnam, Brunei, Qatar, Pakistan, Arab Saudi, Hong Kong, India, UAE, China dan Australia. Datuk Seri Ismail Sabri berkata keputusan membuka semula stesen kuarantin untuk perintah kuarantin wajib 14 hari diambil setelah mengambil kira peningkatan kes import dan ketidakpatuhan SOP yang menyebabkan peningkatan risiko penularan jangkitan COVID-19. Bagaimanapun, 9,600 individu masih menjalani proses kuarantin wajib di rumah masing-masing. Pegawai Kementerian Kesihatan bersama anggota polis akan membuat pemeriksaan mengejut untuk memastikan semua yang terlibat mematuhi SOP ditetapkan. Isnin ini juga, PDRM akan mengambil tindakan menangkap dan mendakwa di mahkamah terhadap 2,857 individu yang masih belum tampil untuk ujian saringan kedua pada hari ke-13. Individu terbabit diarahkan untuk menghubungi pejabat kesihatan daerah terdekat bagi melakukan ujian saringan kedua. Dalam isu sama, Ketua Polis Negara Tan Sri Abdul Hamid Badaw menegaskan tiada lagi tindakan kompaun terhadap individu yang gagal tampil menjalani saringan kedua COVID-19 tanpa alasan munasabah. Sebaliknya, mereka akan ditangkap dan didakwa. Individu yang ingkar SOP kuarantin di rumah turut berdepan tindakan sama. Menerusi kenyataan khasnya kepada RTM, Tan Sri Abdul Hamid mengesahkan PDRM sedang meneliti senarai nama setiap individu berkenaan dengan bantuan pihak Kementerian Kesihatan KKM. 2 kategori kumpulan kini sedang dijejaki polis. Kumpulan pertama membabitkan 2,897 individu yang gagal menjalani saringan kedua COVID-19 pada hari ke-13 kuarantin semalam. Manakala kumpulan kedua membabitkan lebih 9,600 warga negara yang baru pulang dari luar negara dan sedang menjalani kuarantin di rumah masing-masing. Polis akan membuat pemantauan dari rumah ke rumah bagi memastikan SOP kuarantin dipatuhi sepenuhnya. Tegas Tan Sri Abdul Hamid, tindakan undang-undang akan dikenakan terhadap individu yang ingkar, termasuk penjara maksimum 2 tahun serta denda. Beliau turut meminta rakyat Malaysia memberi kerjasama penuh berikutan peningkatan semula jumlah kes COVID-19. Kementerian Komunikasi dan Multimedia akan menaik taraf capaian internet lokasi pelancongan di seluruh negara secara berperingkat. Ini memberi kelebihan kepada penggiat industri agar pelancong kekal lama di setiap lokasi pelancongan sekaligus merancangkan kembali perniagaan yang terjejas ekoran COVID-19. Menterinya Datuk Saifuddin Abdullah berkata trend pelancong yang bekerja sambil bercuti serta memerlukan capaian internet meluas untuk memudahkan urusan kerja mereka boleh diambil kesempatan oleh penggiat industri. Sekarang ini sudah ada satu trend baru di mana sesetengah orang dia melancong sambil dia bekerja. Jadi dia mungkin datang ke Cerating atau mana-mana tempat yang lain untuk satu jangka masa yang agak panjang. Mungkin sebulan, 2 bulan. Dia sebenarnya bekerja. Tapi pada waktu yang sama dia menikmati keindahan alam semula jadi. Atau dengan kata lain, sambil dia bekerja, dia juga bercuti. Mereka memerlukan akses internet yang baik. Dan itu satu daripada perkara yang kita akan cuba untuk tingkatkan. Makmal Infrastruktur Digital Negara Makmal, Anjuran Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia sedang berbincang untuk menetapkan semula sasaran pembangunan infrastruktur digital negara. Dalam pada itu, langkah kerajaan menggalakkan pelancongan domestik sepanjang PKPP sememangnya memberi rezeki kepada pemain industri pelancongan. Dalam masa sama, langkah keselamatan membendung penularan COVID-19 terus diutamakan pihak berkuasa dan warga tempatan. Terengganu antara negeri yang popular dikunjungi pelancong. Justru kunjungan pelancong domestik amat dihargai dalam membantu industri pelancongan selepas terjejas teruk akibat wabak COVID-19. Then we are very excited, especially after MCO. This is the first time we can travel cuti Malaysia, and it's a really eye opener.
Most of the time we go overseas, but now we are in Malaysia. Cuti Malaysia betul boleh nampak. Oh, actually Malaysia is very beautiful, especially when the sea. Yeah, we must support cuti Malaysia. Yeah, because now we cannot go overseas, so we rather spend time with our lovely islands. Tomorrow we're going to explore the Redang, and of course today is Terengganu City. Tapah menjadi lokasi pertama bagi siri jelajah Karnival Penjana Kerjaya Perkeso Perak 2020. Program yang telah diperkenalkan pada 15 Jun lalu telah menarik minat sehingga 16,000 majikan berdaftar dengan 6,000 pemohon telah berjaya mendapatkan pekerjaan. Karnival Julung Kali diadakan itu bertujuan bagi membantu golongan yang kehilangan pekerjaan akibat pandemik COVID-19. Dan dengan adanya program melalui penjana ni, saya percaya kita sedikit sebanyak dapat mengatasi masalah pengangguran. Dan cuma saya minta merayu kepada warga Malaysia, janganlah memilih sangat. Terima apa juga peluang pekerjaan yang sedia ada, dan setelah mendapat peluang pekerjaan barulah cari kerja yang lain. Beliau berkata demikian selepas menyempurnakan Majlis Pelancaran Karnival Penjana Kerjaya Perkeso di Dewan Merdeka Tapah Perak. Pada karnival itu, sebanyak 7,000 kekosongan jawatan ditawarkan kepada bakal pencari pekerjaan. Sementara itu, bagi majikan yang mendaftar di bawah program ini, mereka ditawarkan insentif RM600 hingga RM1,000 bagi seorang pekerja yang diambil bekerja. Di Perak, menerusi Penjana Kerjaya Perkeso, seramai 420 majikan telah mendaftar bagi insentif pengambilan pekerja dan 510 pekerja telah berjaya mendapatkan pekerjaan di bawah program ini. Sebanyak 15% projek pembinaan masih tidak beroperasi ekoran kekangan sumber bahan, kewangan dan tenaga kerja. Malah penangguhan tersebut juga akibat kekeliruan SOP berbeza yang diterima. Menteri Kanan Kerja Raya Datuk Seri Fadilah Yusof berkata keadaan itu bagaimanapun terkawal selepas pemantauan dan penerangan dilakukan. Maknanya masih ada 15% yang belum fully operational. Disebabkan mereka terjejas disebabkan PKP, sama disebabkan tiada pekerja. Ada yang juga menghadapi masalah cash flow, ada juga yang masih menghadapi masalah kekeliruan berhubung kait dengan SOP. Disebabkan SOP ini di peringkat Kajian Persekutuan negeri ada juga meletakkan tambahan, dan di peringkat local authorities pula ada pula tambahan prosedur tertentu yang mereka laksanakan. Jadi ini menyebabkan kekeliruan di peringkat kontraktor yang mana satu nak diikuti, tapi jumlahnya dah tak banyak dah. Jelas beliau, semua projek pembinaan di bawah agensi kerajaan diberi lanjutan 3 bulan dari tarikh dijangka siap ekoran Perintah Kawalan Pergerakan. Beliau berkata demikian ketika lawatan kerja ke tapak projek pembinaan Jambatan Baru Kedua Tanjung Lumpur. Projek jambatan bernilai RM155.8 juta itu dijangka siap sepenuhnya 25 September ini. Hello? Ya, Mak? Iya, saya baliklah ni. Cuti dah lulus dah ni. Cik Zahra. Bukan main banyak lagi guna apa ni, cecair pembasmi kuman ni. Lebih baik tuang dalam air, mandi je satu badan. Ya, Abang Fatin ni ada-ada je. Mak tahu tak, benda ni penting tau di kala COVID-19 ni. Zira, tak payahlah. Tengok ni tak pakai apa pun. Elok je. Boy Mal, walaupun kes tu ada kala tu nampaklah trend menurun, tapi SOP kita tetap kena jaga, Mal. Iyalah tu. Hai, Mat. Happy semacam je. Cuti lulus lah tu. Mestilah lulus. Aku nak balik kampung. Mak aku baru telefon tadi tahu. Mac, dalam seronok-seronok nak balik kampung tu, SOP tu jangan lupa tau. Betul tu, Mac. Ada SOP dia. Tapi bila cakap pasal SOP ni, SOP juga. Janganlah macam sahabat kita seorang ni. Sampai nak mandi luluh, mandi bunga dengan apa, cecair pembasmi kuman dia tu. Sekejap. SOP Nak Google jap. Oi.
Apa ni? Alah, takkan itu pun nak Google. Kan aku dah kata, benda-benda SOP ni tak payah. Grafik SOP balik kampung tu awak dah siapkan? Awak main game, Kamal? Awak kena siapkan petang ni juga. Ni bos, kami semua tadi duk berborak pasal SOP balik kampung. Tapi bos, Kamal bos, dia katakan tak payah nak jaga SOP sangat. Kamal, peraturan kerajaan ni, SOP semua ni kita kena ikut. Macam penjarakan sosial, pakai penutup separuh muka, guna cecair pembas lingkungan. Kita kena beritahu pada orang ramai. Faham ke tidak? Ni make up tebal-tebal ni mana konsert? Gantung SOP tu kat leher. Sampai jadi hari-hari bikin jam pertama kali. Mula dari bawah, ramai orang makan nasi tapi tak pernah pergi sawah. Sampai jadi hari-hari bikin jam pertama kali. Dulu orang kami kais pagi makan pagi, sekarang bikin sampai jadi dengan internet tanpa had dan panggilan tanpa had. Nikmati semuanya dengan Prabaya Hotlink tanpa had serba baharu. Marilah bersama kami merebut peluang serta dapatkan RM10,000 dalam program Salam Baitullah. Pelbagai hadiah menarik menanti anda menerusi kuis harian dan kuis terkumpul dengan menonton program Salam Baitullah. Bermula 18 Julai hingga 1 Ogos 2020. Terus kekal amalkan gaya hidup afiat. Sesudu nikmat, sebesar manfaat. Saudara, berita wilayah diteruskan dengan meninjau perkembangan cuaca semasa di seluruh negeri bersama-sama Pegawai Meteorologi Abdul Aizat Nazmi Azmi. Silakan. Assalamualaikum dan selamat petang. Bagi laporan cuaca petang ini, kita mulakan dengan paparan imej satelit yang terkini. Kelihatan kelompok awan aktif iaitu berlegar di ruang udara sekitar negeri Johor, termasuklah di kawasan perkapalan Samui dan juga Phuket. Diikuti di kawasan sekitar bahagian Mukah dan juga kawasan bahagian Miri di negeri Sarawak, termasuklah di kawasan Sabah Barat. Jelas kelihatan iaitu hujan lebat sedang berlaku di kawasan tersebut dengan suhu maksima dengan rekod bacaan tertinggi pada hari ini iaitu setinggi 35 darjah Celsius di daerah Besut dan juga Rompin bagi negeri Pahang dan Terengganu. Keadaan cuaca semasa pula iaitu keadaan hujan lebat sedang berlaku di kawasan sekitar negeri Johor dan ia bergerak ke arah barat laut memasuki negeri Melaka dan juga daerah Tampin bagi negeri Sembilan. Juga diikuti di kawasan daerah Pekan dan juga Rompin, termasuklah sepanjang banjaran Titiwangsa di Semenanjung Malaysia. Dan hujan ini dijangka akan berterusan sehingga ke lewat petang dan juga akan bertambah di kebanyakan tempat di Semenanjung Malaysia. Bagi keadaan cuaca di Sabah dan juga Sarawak pula juga, keadaan lembap ini didapati di hampir di kesemua tempat bahagian di Sabah dan juga Sarawak. Dan juga ia dijangka akan berterusan sehingga ke lewat petang ini. Ramalan cuaca malam pula Met Malaysia menjangkakan juga hujan akan bersambung iaitu khususnya di kawasan utara Semenanjung melibatkan negeri Perlis, Kedah, Pulau Pinang, Kelantan dan juga pedalaman Terengganu dan hampir ke semua daerah di negeri Perak dan juga pedalaman negeri Selangor. Manakala di Sarawak iaitu hujan lebih tertumpu di kawasan Kuching, Seri Aman, pedalaman Kapit dan juga Miri. Manakala di Sabah pula iaitu hujan lebih tertumpu di kawasan tengah negeri Sabah ini. Dan kami jangkakan juga hujan ini akan berterusan iaitu keadaan lembap sehingga ke esok dan juga ke hari lusa. Sekian dahulu laporan cuaca buat petang ini. Dapatkan informasi cuaca di laman Sesawang dan juga media sosial kami. Saya Abdul Aizat. Assalamualaikum. Baik, terima kasih Met Malaysia.
Saudara, kes aktif kebolehjangkitan COVID-19 terus mencatat kenaikan. Ini berikutan untuk hari ke-9 berturut-turut. Jumlah kes jangkitan melebihi kes sembuh dan pulih. Menurut kenyataan Ketua Pengarah Kesihatan Datuk Dr. Nur Hisham Abdullah, sebanyak 23 kes positif baru dilaporkan setakat tengah hari tadi. Berbanding hanya 17 kes telah pulih dan pesakit dibenarkan pulang. Perbezaan 6 kes itu menjadikan keseluruhan kes aktif di dalam negara kini berjumlah 167 kes. Berikut status terkini COVID-19 dalam negara, diikuti data kes positif harian mengikut negeri-negeri. Sarawak dijangka akan mengadakan mesyuarat kerajaan negeri bagi melaksanakan SOP di negeri berkenaan berkaitan peningkatan kes COVID-19. Menurut Menteri Kanan Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, kerajaan negeri juga dijangka akan mengumumkan pelaksanaan SOP Isnin ini kepada Kerajaan Persekutuan bagi diwartakan. Bercakap dengan Datuk Amar Douglas Sunggah tadi, saya difahamkan dia memaklumkan sama ada besok pagi ataupun Isnin pagi dia akan mengadakan mesyuarat di peringkat negeri dan dia akan maklumkan kepada pihak kerajaan kerana kita akan mewartakan di bawah Akta 342 apa saja SOP yang akan dikeluarkan oleh kerajaan negeri. Ya. Tambah Datuk Seri Ismail Sabri, Kerajaan Sarawak dijangka akan memperkenal SOP yang lebih ketat terutamanya di pintu keluar masuk negeri itu. Sebelum ini, Ketua Pengarah Kesihatan Datuk Dr. Nur Hisham Abdullah menyatakan Kementerian Kesihatan tidak menolak kemungkinan mencadangkan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD berikutan terdapat 8 kluster aktif di Sarawak. Baik, Sarawak dalam pada itu memfokuskan usaha untuk melengkapkan bandar dan pekan kecil dengan kemudahan estet industri. Ini dalam memacu pertumbuhan ekonomi setempat selain membantu usahawan IKS. Perkembangan selanjutnya kita bersama Muhammad Azizi Rahim. Silakan Azizi. Baik, terima kasih Zehra. Assalamualaikum dan salam hormat. Selain membangunkan taman-taman industri di bandar-bandar besar, kerajaan negeri turut memfokuskan usaha untuk melengkapkan bandar dan pekan kecil dengan kemudahan estet industri. Ia bertujuan membangunkan industri kecil dan sederhana pada masa sama memacu pertumbuhan ekonomi setempat. Timbalan Ketua Menteri Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan percaya bandar kecil terutama di kawasan luar bandar mempunyai potensi masing-masing terutama dalam industri pemprosesan makanan. Oleh itu, kebanyakan tempat di negeri ini terutama di bandar dan pekan kecil telah dikenal pasti untuk pembangunan estet industri termasuk di Sri Aman, Betong, Kapit, Limbang, Bau dan Sematan. Industrial Park ini bertujuan untuk general industries dan kita akan berbincang dengan masyarakat setempat di sini apakah jenis-jenis industri yang harus diberi tumpuan. Jadi ini adalah untuk perusahaan kecil dan sederhana, for small and medium enterprises. Beliau berkata demikian kepada pemberita semasa mendengar taklimat ringkas mengenai projek pembangunan estet industri Sri Aman di tapak projek berkenaan di Bandar Simanggang. Katanya estet industri Sri Aman yang terletak 2 km dari Bandar Simanggang akan mempunyai 21 lot dan akan diperbesarkan lagi pada masa hadapan bergantung pada permintaan. Kerja-kerja penyediaan tapak bagi estet ini telah siap dengan kos sebanyak RM5.1 juta
dan kini memasuki fasa kedua iaitu penyediaan infrastruktur seperti jalan, bekalan air dan elektrik serta sistem perparitan. Fasa kedua dengan nilai kontrak RM8.6 juta dijangka siap pada September 2021. Laluan Bekeri yang terletak di Kampung Matang merupakan lokasi bersejarah zaman pemerintahan Brooke yang akan menjadi tarikan terbaharu pelancong ke Sarawak. Menurut Menteri Pelancongan, Kesenian, Kebudayaan Belia dan Sukan Sarawak, Dato' Abdul Karim Rahman Hamzah, laluan sepanjang 3 km ini bakal menawarkan pelbagai keindahan semula jadi yang terdapat di kawasan pergunungan berkenaan. Dato' Abdul Karim berkata kerajaan negeri akan memberi peruntukan untuk membangunkan fasiliti-fasiliti di sepanjang laluan ke Kuil Mariaman bagi kemudahan pengunjung. Tempat ini kalau dipromosi dengan betul, ia boleh menjadi satu tempat yang cukup menarik untuk didatangi oleh pelancong-pelancong, sama ada pelancong daripada dalam negeri ataupun luar negeri, kerana dia ada sejarah dia sendiri. Beliau optimis dengan adanya lokasi-lokasi menarik dan bersejarah ini, ia akan meletakkan Sarawak di peta pelancongan dunia. Dato' Abdul Karim memberitahu media selepas menyertai ekspedisi pendakian ke puncak Gunung Serapi yang melalui laluan Bekeri berkenaan. Pelaksanaan ibadah korban di negeri ini perlu mengikut prosedur operasi standard SOP Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan PKPP seperti yang ditetapkan Majlis Islam Sarawak. Menteri Muda di Jabatan Ketua Menteri Hal Ehwal Islam dan DBKU, Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi berkata, antara SOP yang ditetapkan adalah ibadah korban hanya dibenarkan di rumah penyembelihan selain masjid dan surau yang diberikan permit penyembelihan ternakan dari pejabat veteriner negeri atau daerah. Jelas Datuk Dr. Abdul Rahman, jawatankuasa masjid dan surau juga disaran supaya mengagihkan gerak kerja kepada 4 kumpulan semasa pelaksanaan ibadah korban dilakukan. Gerak kerja ini melibatkan 10 orang yang dibenarkan untuk melakukan kerja-kerja penyembelihan, pemotongan dan pembungkusan. Manakala 20 orang pula bagi kerja-kerja melapah dan pengagihan. Sementara itu, pihak penganjur juga perlu memastikan petugas aktiviti korban memakai pelitup separuh muka, apron, sarung tangan dan pelitup kepala. Setiap masjid dan surau juga mesti menyediakan cecair pembasmi kuman dan alat penyukat suhu badan, termasuk merekodkan nama sebagai langkah awal sebelum proses pengagihan bermula. Beliau menjelaskan demikian pada Majlis Sumbangan Lembu Korban Parlimen Santubong di Pusat Khidmat Parlimen Santubong di Kuching bagi mewakili Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Datuk Seri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar. Pada majlis itu, sebanyak 55 buah kampung kawasan Parlimen Santubong menerima agihan lembu korban sebanyak 68 ekor bernilai RM476,000. Seramai 43 ahli Persatuan Kecederaan Spina Kucing (KUSIA) menerima sumbangan daripada Malaysia Red Crescent Sarawak MRCS. Pengarah MRCS Chai King Sing berkata sumbangan berupa kit keluarga itu bagi membantu ahli persatuan yang memerlukan, terutama sepanjang pandemik COVID-19. Jelas Chai King Sing, dengan pemberian itu diharap dapat membantu meringankan beban keluarga ahli-ahli tersebut. Sementara itu, pengerusi KUSIA Jimmy Siang berterima kasih kepada MRAC atas keprihatinan dan bantuan yang diberikan. Dalam pada itu, beliau juga berharap permohonan untuk memiliki bangunan sendiri dipertimbangkan bagi memudahkan lagi melaksanakan aktiviti mereka. Dulu tak pernah memohon, tapi jawapannya belum ada lagi lah. Ingat tak tahun bila tu? Mungkin tahun 2004 dah. 2004. Masa tu tuan masih lagi jadi. Memang saya. Okay. Saya memang daripada asal daripada mula ditumbuhkan saya. Okey. Berapa ahli KUSIA seluruh Sarawak? Sekarang ni kita 82 orang. 82 orang. Untuk kucing saja berapa? Kucing sekitar 60 lebih. Dedah beliau lagi, KUSIA mempunyai atlet-atlet Paralimpik yang turut memberi sumbangan kepada pencapaian sukan di negeri ini. Sekian berita dari Sarawak. Kita kembali bersama Zehra di Angkasa Puri. Silakan, Zehra. Terima kasih, Azizi.
Kawasan luar bandar di Sabah jadi tumpuan pelancong domestik selepas sektor pelancongan dibenarkan beroperasi semula 16 Mei lalu. Untuk laporan penuh, kita bersiaran langsung bersama Muhammad Syarizam Awang di RTM Kota Kinabalu. Silakan Syarizam. Baik, terima kasih Zaira Zamri di Angkasa Puri. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Dua pusat pembinaan sementara PPS yang dibuka di Beaufort dan Papar malam tadi bagi menempatkan penduduk terjejas banjir ditutup pagi tadi. Kesemua 59 penduduk terjejas kembali ke rumah masing-masing berikutan banjir pulih dan cuaca semakin baik. Menurut kenyataan Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM, PPS Dewan Datuk Seri Panglima Muhammad Dun Banir Beaufort yang menempatkan 30 penduduk terjejas dari Kampung Muhibah Beaufort dan Kampung Kilu Lumat Membakut semalam ditutup pada pukul 11 pagi tadi. Jalan raya ke Kampung Muhibah, Kampung Kilu Lumat, Lumat Laut dan Kampung Ulu yang sebelum ini tidak dapat dilalui kini boleh dilalui semua jenis kenderaan. Sementara itu, PPS Dewan Masyarakat Papar juga telah ditutup selepas semua 29 penduduk daripada 13 keluarga yang berada di PPS berkenaan pulang ke rumah masing-masing pagi tadi. Antara kampung yang dinaiki air semalam ialah Kampung Tanaki, Kawang, Gusi dan Sri Menanti. Umat Islam di Sabah digesa mewakafkan harta kepada Majlis Ugama Islam Sabah dalam usaha memperkasa pengurusan harta wakaf di negeri ini. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Muhammad Syafiee Abdal berkata, kesedaran umat Islam berkenaan wakaf sama ada wakaf am, wakaf khas dan wakaf tunai masih kurang. Datuk Syafiee menyatakan demikian dalam ucapannya yang disampaikan Menteri Undang-Undang dan Hal Ehwal Anak Negeri Datuk Aidil Mokhtar ketika pelancaran wakaf kamera AI pengimbas suhu di Masjid Negeri Kota Kinabalu. Dalam pada itu, Datuk Syafiee turut menzahirkan terima kasih kepada Dr. Azman Ibrahim yang mewakafkan kamera pengimbas suhu bagi kegunaan para jemaah masjid berkenaan sekaligus memudahkan pihak masjid mematuhi prosedur operasi standard SOP ditetapkan Kementerian Kesihatan KKM. Ia merupakan kamera pertama dipasang di masjid negara ini oleh sebuah syarikat tempatan. Jadi setelah itu saya bawa lihat mencari di Malaysia ada tak orang buat, so saya nampak ada easy call buat. So saya memanggil mereka dan lihat jika mereka boleh buat untuk di Sabah. Dan alhamdulillah mereka cakap mereka boleh buat, mereka datang, mereka survey dan mereka dapat buatkanlah. Sebelum menggunakan kamera berkenaan, pengguna perlu memuat naik aplikasi Mahabbah untuk mendaftar bagi membolehkan jemaah mengetahui masjid yang mempunyai kekosongan untuk menunaikan solat, khususnya solat Jumaat. Sistem ini juga membantu pihak masjid menghadkan jumlah jemaah. Sekiranya melebihi jumlah ditetapkan, satu isyarat akan dihantar kepada aplikasi Telegram pihak masjid. Kawasan luar bandar kini menjadi tumpuan pelancong domestik selepas sektor pelancongan dibenarkan beroperasi semula pada 16 Mei lalu. Kawasan pelancongan di Kiulu menjadi antara pilihan pelancong kerana pengusaha-pengusaha pelancongan di Kiulu tampil dengan tawaran pakej lebih murah berbaloi untuk menikmati keindahan kawasan itu. Ketika ditemui pemberita RTM di Kiulu, Presiden Persatuan Pelancongan Kiulu KTA Mejin Moginggo berkata 48 pengusaha pelancongan berdaftar dengan KTA sudah diminta membuka kawasan pelancongan masing-masing secara berperingkat bermula pertengahan bulan ini. Namun ada pengusaha terpaksa menangguhkan operasi 2 hingga 3 bulan ini ekoran kerugian dialami akibat banjir besar baru-baru ini. Kita ada pakej yang terbaru. Okey, kita ada pakej-pakej yang lebih menarik untuk pelancong lah pada bulan Julai ini untuk pembukaan ini, dan kita tawarkan harga yang lebih rendah. Okey, untuk menarik lebih ramai orang datang. Mejin yakin kunjungan pelancong di Kiulu akan menjana semula sumber pendapatan lebih 300 penduduk setempat yang bekerja sama ada sepenuh masa mahupun sambilan dalam sektor itu. Jumlah pengunjung juga dikawal selain mengamalkan kebiasaan baharu dan mematuhi prosedur operasi standard SOP ditetapkan Kementerian Kesihatan. SOP yang ditetapkan pada mulanya kita hanya membenarkan 20 orang dalam satu grup untuk datang ke sini. Tapi selepas PKPP kita telah melonggarkan sedikit atas nasihat daripada Sahabat Tourism dan pihak-pihak yang berwajib. Pilih tempat ini sebab ini sebenarnya direkomend oleh kawan-kawan juga lah. Lagipun saya punya tempat kerja pun dekat sini juga. Jadi tidak pernah rafting. Ini kali pertama rafting nih. Jadi best lah. Semua ni benda yang agak tertarik lah bagi saya. Tempat ni memang cantik
Ya, dia memang ada potensi dan rasa kawasan pun lapang. Kan kawasan pun lapang, jadi kita senang parking, senang bawa keluarga ramai-ramai pun boleh. First, dia stress relief sebab dia memang sangat sesuai untuk keluarga lah sebab dia memang jauh dari outside community. Secondly, ni sungai dia bukan alang-alang juga, sungai dia paling cantik di Tuaran. Sejak sektor pelancongan dibenarkan beroperasi, kawasan pelancongan di Kiulu menerima kunjungan lebih 200 pelancong domestik. Seramai 18 pencari kerja termasuk siswazah berjaya mendapatkan pekerjaan dalam program penempatan pekerjaan Jabatan Tenaga Kerja JTK Sabah di Beaufort dan Sepitang baru-baru ini. Program ini diadakan di 15 pejabat JTK seluruh negeri bermula 1 Julai, berjaya mengisi 178 kekosongan jawatan setakat ini. Menurut Ketua Penolong Pengarah Perkhidmatan Pekerjaan JTK Sabah, Osman Abdullah, pencari kerja yang hadir perlu melalui temuduga yang dilaksanakan mengikut prosedur operasi standard SOP ditetapkan. Program dijalankan sehingga 29 Ogos ini dengan kerjasama Sabah Skill and Technology Centre SSTC dan Lestari Konsultansi Sundaran Berhad. Sementara itu, graduan yang ditemui menyatakan program tersebut memberi kemudahan kepada mereka untuk menghadiri temuduga tanpa perlu datang ke Kota Kinabalu. Bagi saya sangat baiklah sebab ia memberi peluang kepada pekerja-pekerja yang belum mendapat kerja, terutamanya saya graduan yang baru habis belajar, belum lagi mendapat kerja, jadi kami boleh cuba nasib di sinilah. Mana tahu insyaAllah rezeki kami boleh training dekat SSTC dan boleh dapat kerja. Program ini sangat baik untuk anak-anak muda, apalagi macam yang baru lepasan habis belajar macam tu dan sedang mencari pekerjaan, apalagi di saat sekarang ni sedang pandemik. Jadi memang sangat susah untuk kami sebagai anak-anak muda mencari pekerjaan. Dia adalah satu inisiatif yang baik untuk belia yang ada di pedalaman lah. Sebab di pedalaman ni kadang-kadang dorang sukar untuk ke KK, kan dorang selalu buat dekat KK. So macam kami yang duduk di pedalaman ni sukar untuk ke bandar. Secara keseluruhan, sebanyak 250 kekosongan pelbagai jawatan dalam sektor peruncitan ditawarkan melalui program ini. Pematuhan orang ramai terhadap prosedur operasi standard SOP kesihatan dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan PKPP dilihat semakin berkurangan. Perkara ini dilihat menerusi sikap sambil lewa orang ramai terhadap pematuhan SOP yang dikuatkuasakan sebelum ini. Menurut Ketua Jabatan Perubatan Komuniti dan Keluarga Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan Universiti Malaysia Sabah UMS, Profesor Madya Dr. Syed Sharizman Syed Abdul Rahim berkata pemakaian pelitup separuh muka dan penjarakan sosial antara SOP yang semakin diabaikan. Tapi sekarang kita lihat yang social distancing tu dah macam tiada. Kalau makan pun semua makan satu table tu, kadang-kadang pun satu meja tu dah beramai. Keluar pun dulu awal-awal tu mungkin kita lihat ada yang takut nak bawa kanak-kanak, tapi sekarang ni kanak-kanak pun dengan ramai. Beliau menyatakan demikian kepada RTM di Kota Kinabalu mengenai pematuhan SOP kesihatan dalam usaha mencegah penularan wabak COVID-19. Menurut Profesor Madya Dr. Syed Sharizman, pematuhan SOP perlu konsisten, antaranya penjarakan sosial terutama ketika berada di premis perniagaan, kompleks beli belah dan restoran. Kegagalan berbuat demikian akan menyebabkan peningkatan semula kes COVID-19 di negara ini. Baik, sekian berita dari Sabah petang ini. Bersama mencegah COVID-19, lindungi keluarga, sentiasa pantau status kesihatan. Kita kembali bersama Zehra Zamri yang keseburi. Zehra, silakan. Terima kasih Syarizam. Saudara, pembangunan luar bandar tidak kurang pentingnya bagi bersama membangunkan sosioekonomi masyarakat. Di Kedah ada peruntukan yang dikhususkan untuk tujuan itu. Petang ini, Siti Zaidah Osman akan memperincikan laporan berhubung perkara itu. Zaidah, teruskan. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Peruntukan berjumlah 45.37 juta ringgit yang diluluskan Kementerian Pembangunan Luar Bandar KPLB tahun ini bakal memberi rangsangan baharu terhadap pertumbuhan sosioekonomi di kawasan luar bandar di negeri ini. Peruntukan tersebut melibatkan 13 projek iaitu 3 projek baharu dan 10 projek sambungan daerah Baling, Sik dan Padang Terap antara fokus utama agenda pembangunan di kawasan luar bandar.
Pengerusi Jawatankuasa Pembangunan Luar Bandar, Pembasmian Kemiskinan, Pembangunan Insan dan Kesejahteraan Masyarakat Negeri, Datuk Siti Aisyah Ghazali berkata, jalan luar bandar menerima peruntukan paling tinggi iaitu RM19.83 juta. 3 projek baharu adalah membina dan menyiapkan Jalan Kampung Badlisyah Air Putih Junjung Kulim, membina jalan baharu dari Jeneri ke Sik Dalam dan menggantikan sebuah jambatan konkrit sedia ada di perkampungan Taman Kota Nelayan berhampiran Pasar Nelayan Kuala Kedah serta 6 projek sambungan. Projek bekalan air luar bandar pula menerima peruntukan kedua tertinggi iaitu RM17.46 juta dan jalan perhubungan desa RM5.21 juta. Selain itu, pemasangan lampu jalan kampung melibatkan peruntukan sebanyak RM2.52 juta, program ameniti sosial RM1.83 juta dan projek bekalan elektrik luar bandar RM1.02 juta. Kita bila fokus luar bandar ini, bila pembangunan luar bandar itu maju secara tak langsung, keseluruhan itu akan majulah sebab hubungan jalan desa. Kalau jalan itu tak boleh diguna, tak cantik, bagaimana berhubungan untuk nak meningkatkan ekonomi, nak berjalan, sebab pengurusan di jalan-jalan itu akan diguna pakai oleh orang yang untuk keluar kerja, cari semua yang keperluan masyarakat rakyat lah. Bercakap kepada RTMD Alostar, beliau berkata kebanyakan projek berkenaan telah diserahkan kepada kontraktor yang dilantik dan sebahagian daripadanya sudah disiapkan. Pusat Komuniti Desa PKD Napoh atau dahulunya dikenali sebagai Pusat Transformasi Luar Bandar RTC Napoh di Kubang Pasu akan diberi nafas baharu. Ia bagi memastikan pusat berkenaan terus cekap memberi perkhidmatan kepada masyarakat setempat. Pengerusi Lembaga Kemajuan Wilayah Kedah KEDA, Datuk Dr. Ku Abdul Rahman Ku Ismail berkata, pihaknya akan mencari kaedah dan jalan terbaik untuk menghidupkan semula operasi pusat tersebut supaya lebih memberi faedah kepada rakyat. Boleh dibuat di sini. Di samping itu, kita merancang untuk membuka tempat ini kepada orang-orang luar, organisasi luar yang nak membuat pameran, expo dan sebagainya. Jadinya kita kalau itu dapat berlaku, tempat ini akan dilihat sepanjang masa ada aktiviti-aktiviti yang boleh menarik masyarakat untuk datang ke tempat ini. Katanya PKD Napoh mempunyai 42 lot perniagaan dan kesemuanya telah disewa oleh peniaga. PKD Napoh yang dirasmikan bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak pada April 2014 terletak di tepi Lebuh Raya Utara Selatan dari arah Jitra menghala ke Changlun. Di awal kewujudannya, PKD Napoh menyediakan pelbagai kemudahan termasuk kemahiran, latihan dan program pembangunan usahawan. Beberapa agensi dan jabatan kerajaan turut beroperasi di sini. Bagaimanapun kini, kekurangan pelanggan menyebabkan hampir kesemua premis perniagaan terpaksa ditutup dan hanya dibuka pada hari-hari tertentu sahaja. Dan atas sebab itu, ia akan diberi nafas baharu. Rukun negara menjadi tonggak perpaduan kaum dengan tujuan setiap rakyat di negara ini menyedari, menerima dan memahami hakikat bahawa kepelbagaian kaum, agama serta budaya adalah satu rahmat yang perlu dimanfaat bersama. 5 prinsip yang terkandung dalam rukun negara sekiranya diteliti dan dihayati sudah tentu akan menghasilkan masyarakat yang bersatu serta mengetepikan perbezaan demi kehidupan harmoni. Malaysia sebuah negara unik dan istimewa kerana mempunyai rakyat berbilang bangsa, agama dan latar budaya. Mereka hidup dalam suasana aman dan damai, saling hormat menghormati dan sentiasa bekerjasama. Tidak dinafikan ada ketikanya gelora melanda, namun ia tidaklah sehingga menghancurkan ikatan erat hubungan antara kaum yang terjalin sejak sekian lama. Tujuan rukun negara ini dilaksanakan, diwujudkan adalah untuk perpaduan yang kukuh, kunci keharmonian dan kemakmuran warga negara. Kalau kita melihat warga negara kita di Malaysia, kita ada Cina, India, Melayu, satu rumpun, seia, sekata dalam satu bumbung, dalam satu negara yang aman dan harmoni, itulah negara Malaysia. Maka seharusnya wajib semua warga negara Malaysia kita
memelihara, menghayati apakah itu rukun negara. Semua pihak termasuk ibu bapa, guru, masyarakat dan ahli politik perlu memainkan peranan masing-masing untuk menerapkan nilai-nilai murni yang ada dalam rukun negara. Anak-anak juga perlu sentiasa diasuh dan dididik tentang prinsip rukun negara dalam kehidupan mereka. Sebab saya nampak sebagai ahli politik ini boleh menjadi idola kepada para remaja dan belia yang akan datang. So saya bukan saya nak nasihatkan, tapi saya nak bagi pandangan saya supaya semua golongan ada peranan masing-masing, ibu bapa maupun para guru dan juga kerajaan, NGO, media massa untuk membawa prinsip rukun negara ini kepada rakyat masyarakat Malaysia supaya mereka bukan saja menghafal tetapi menjiwai rukun negara ini. 5 prinsip rukun negara ialah teras kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang serta kesopanan dan kesusilaan. Prinsip-prinsip yang terkandung dalam rukun negara merupakan kunci kepada keharmonian dan perpaduan kaum demi kejayaan dan kestabilan Malaysia. Laporan itu mengakhiri lintas langsung dari Negeri Jelapang Padi untuk petang ini. Saya Siti Zaidah Osman. Assalamualaikum, kembali ke Angkasa Puri. Terima kasih Siti Zaidah. MAIPS teruskan kecemerlangan berentas zaman hingga dikenali di peringkat antarabangsa. Juga anak yatim, piatu dan asnaf dibantu bagi meraihkan Hari Raya Aidiladha. Bingkisan dari Perlis ini terus bersama Wan Muhammad Ryan Rohidar. Silakan Ryan. Melangkah ke usia 1 kurun, Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Perlis MAIPS terus komited mempamerkan kecemerlangan selaras slogannya menjunjung syiar memaju ummah. Bukan sahaja di Perlis, dengan sokongan jabatan dan agensi di bawahnya, MAIPS kini dikenali hingga ke peringkat antarabangsa. Raja Muda Perlis, Tuanku Said Faizuddin Putra Jamalul Lail yang di-Pertua MAIPS bertitah pertemuan dengan tokoh antarabangsa petunjuk jelas kewibawaan dan penghormatan tertinggi buat MAIPS. Bagi memastikan MAIPS mengekalkan kecemerlangannya, adalah wajar MAIPS mewajibkan calon-calon perkhidmat majlis yang akan diambil bekerja selepas ini supaya menyatakan apakah suntikan nilai tambah yang dapat diberi dan disumbangkan oleh masing-masing dalam CV serta pada ketika ditemu juga dalam usaha memajukan lagi MAIPS berdasarkan kepakaran dan kemahiran yang dimiliki. Ia amat penting kerana perkhidmat majlis adalah tonggak yang melestarikan visi dan misi MAIPS dan hanya yang terbaik dan boleh membawa MAIPS ke tahap yang lebih membanggakan. Baginda bertitah pada Majlis Apresiasi Anugerah Perkhidmatan Terpilih dan Keterampilan Jabatan serta Agensi Agama Islam di bawah MAIPS. Menjelang sambutan kemerdekaan, pelbagai program dirancang bagi terus memupuk perpaduan. Walaupun negara masih berada dalam fasa Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan, ini tidak melunturkan semangat untuk sama-sama melaksanakan matlamat berkenaan. Dari segi perpaduan itu tidak terjejas. Walaupun usaha ke arah mengeratkan lagi perpaduan di kalangan masyarakat ini perlu diteruskan. Dan di masa yang sama kita mendapatkan kerjasama daripada semua jabatan untuk menggembeling tenaga bukan sahaja di kalangan kaki tangan mereka sendiri tetapi juga di kalangan masyarakat. Beliau menyatakan selepas majlis penyerahan jalur gemilang anjuran Jabatan Penerangan Perlis di Kampung Wang Besar. Ini pula sempena kedatangan Hari Raya Aidiladha. Perlis FM terus melakukan tanggungjawab sosial korporat dengan menyantuni anak yatim dan asnaf. 20 kanak-kanak diraikan menerusi program kasih. Setiap seorang menerima bantuan RM150 bagi membeli pakaian dan kelengkapan raya. Sejak mak ayah saya tak ada. Saya dalam setahun saya macam sekali, 2 kali macam tu lah. Lepas ni harap dapat kehidupan lebih baik lah. Macam dapat jalani dengan lebih baik lah. Mereka turut menerima sumbangan duit raya daripada beberapa penaja utama termasuk BMC Venture dan Pasaraya The Store Kanga. Sekian paparan berita dari Perlis.
Kembali ke Angkasa Puri untuk berita selanjutnya. Assalamualaikum. Persatuan Hoki Kuala Lumpur PHKL optimis untuk mengadakan Liga Hoki Kuala Lumpur 2020 dengan format yang baharu dan struktur kejohanan yang lebih komprehensif serta sistematik. Presiden PHKL Datuk Seri Megad D. Syahriman Zaharuddin berkata, anjuran Liga kali ini bakal menampilkan kelainan ke arah yang lebih positif selain menjadi medan pemain-pemain muda mengasah bakat di kejohanan ini. Diharap dengan SOP yang baru ini yang dapat memastikan fraternity hoki Kuala Lumpur dan juga negeri-negeri lain untuk participate dan juga memastikan game hoki ini dapat dimainkan oleh semua orang. Dan paling utama adalah kami di KLHA memastikan SOP ini ditekankan dan memastikan tidak ada perkara yang kita akan langgar SOP, dan dalam masa sama kami akan juga submitkan kepada MAC dan juga kepada KBS. Beliau ditemui media selepas mempengerusikan mesyuarat Lembaga Eksekutif PHKL di Stadium Hoki Kuala Lumpur. Beliau turut menzahirkan ucapan terima kasih kepada pihak Konfederasi Hoki Malaysia KHM yang memberi kelulusan dan kerjasama yang baik bagi PHKL merealisasikan liga tersebut. Liga Hoki Kuala Lumpur edisi kali ini bakal disertai 40 pasukan dengan sistem liga mempunyai 3 division utama di bawah kelolaan PHKL yang dijangka bermula pada pertengahan bulan September. Meskipun menjadi penanda aras kepada penganjuran kejohanan lain, kejuaraan Capri Malaysia Petronas sentiasa meningkatkan usaha memperhalusi prosedur operasi standard SOP perlumbaan untuk pusingan seterusnya. Pusingan kedua dijadual pada 22 hingga 23 Ogos di Litar Tangkak, Johor. Jelas pengarah Safe AIM Mutual Sdn Bhd Ron Hock ditangkap akan memerlukan struktur pelaksanaan yang berbeza berbanding pusingan pembukaan di Litar Sepang, ekoran Litar Tangkak lebih sempit. Tambah Ron, beberapa lawatan dan perbincangan dengan pihak pengurusan Litar Tangkak dilakukan bagi memastikan perancangan terperinci supaya segala SOP asas yang digariskan oleh Majlis Keselamatan Negara dipatuhi sepenuhnya. Seperti mana perlumbaan pembukaan di Litar Sepang minggu lalu, pusingan kedua di Litar Tangkak akan berlangsung tanpa kehadiran penonton. Sementara itu, seramai 19 peserta dari arena sukan menembak negara mengikuti taklimat anti-doping di Institut Sukan Negara ISN Bukit Jalil semalam. Ia bertujuan memberi pendedahan menyeluruh berkenaan anti-doping sekaligus memberi kesedaran kepada atlet dan jurulatih berhubung kesan penggunaan doping dalam industri sukan. Taklimat dianjurkan Agensi Anti-Doping Malaysia ADAMAS itu dikendalikan penolong pengarah pendidikan ADAMAS Muhammad Hafizuddin Baki. Antara yang terlibat menyertai program berkenaan atlet elit dan pelapis kebangsaan, barisan kejurulatihan serta pegawai sains sukan daripada ISN. Baik, manfaatkan peluang demi kelangsungan ekonomi negara. Baik, kita memperkatakan mengenai industri minyak pati tempatan dan juga produk berasaskan herba yang mempunyai potensi yang tinggi untuk berkembang. Juga mempunyai pasaran yang luas sebenarnya, Zira. Benar, Kamar. Bukan itu saja, ya, malah pengekstrakan dan penyulingan minyak pati ini mampu untuk menjana pendapatan negara. Ini menerusi penghasilan pelbagai produk yang mampu dikomersialkan untuk pasaran antarabangsa. Ya, nampaknya rakan kita Raihan Abdul Rahim meninjau proses penyulingan minyak pati di Institut Penyelidikan dan Kemajuan Pertanian Malaysia MADI yang bertempat di Kuala Linggi, Melaka. Saksikan. MADI melalui Pusat Penyelidikan dan Pembangunan R&D komite melakukan pelbagai langkah komprehensif termasuk memperkenal kaedah inkubator. Ini dalam menghasilkan pelbagai produk berasaskan minyak pati seperti produk kosmetik dan penjagaan diri.
Pelbagai platform dan insentif telah disediakan melalui MARDI bagi membantu usahawan dalam meneroka industri minyak pati ini. Ia terbukti menerusi stesen MARDI Kuala Linggi yang menyediakan fasiliti lengkap selain penyediaan pelbagai program bagi penghasilan minyak pati yang boleh dimanfaatkan usahawan. Menteri Pertanian dan Industri Makanan Datuk Seri Dr. Ronald Kendi berkata, penghasilan pati berkenaan bukan setakat untuk pasaran tempatan, malah berpotensi besar untuk dipasarkan ke pasaran antarabangsa. Jadi Malaysia mempunyai potensi yang besar untuk menerokai industri herba kepada pati ini. Jadi dengan bantuan teknologi, bantuan dana dan sebagainya, saya yakin akanlah lahir lebih ramai usahawan-usahawan Malaysia. Menyedari nilai komersial tinggi itu, usahawan tempatan disaran menyertai skim inkubator ini yang dapat membimbing usahawan untuk mendalami aspek penghasilan produk. Ini menerusi penyertaan dalam kursus secara berkala dengan kadar bayaran munasabah. Akak boleh belajar mengenai macam mana nak proses sabun daripada pokok serai, contohnya pokok serai sampai ke boleh guna untuk apa tu? Kosmetik sekali. Sebelum ni kita guna macam biasa je. Tapi akak dah jadi inkubator ni, alhamdulillah banyak perubahan lah. Banyak akak belajar dan boleh pergi ke luar sekali. Okey, setakat ni minyak pati yang saya telah hantar ke luar negara pertama adalah Itali. Selain daripada tu finish product saya hantar ke Turki, Myanmar dan juga Bangladesh. Sebenarnya ini adalah salah satu industri sumber pendapatan negara Malaysia. Inkubator minyak pati MARDI dilancarkan pada 16 Jun 2009, memiliki kawasan seluas 12 hektar dengan penanaman pelbagai jenis herba. Ia bertujuan menyediakan ruang latihan serta melatih usahawan selain sebagai tempat kajian serta pemprosesan herba. Tahun ini, seramai 79 usahawan telah mengikuti kursus dan latihan di pusat inkubator berkenaan. Pembangunan teknologi inkubator oleh Institut Penyelidikan dan Kemajuan Pertanian MARDI telah terbukti membantu para usahawan, terutama usahawan AKS dalam membangunkan produk masing-masing. Diharap penggunaan inkubator ini dimanfaatkan sepenuhnya demi kelangsungan ekonomi negara. Rakyat Malaysia, ayo sama-sama kita sokong produk tempatan. Raihan Rahim untuk berita RTM. Saksikan pelancaran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2020 di Dataran Perdana Bangunan Perdana Putra Putrajaya yang dilancarkan oleh Yang Amat Berhormat Tan Sri Datuk Haji Muhyiddin Haji Muhammad Yassin, Perdana Menteri Malaysia, pada hari Selasa 28 Julai 2020 pukul 8.55 pagi. Saksikan di saluran berita RTM dan TV1. Baik, laporan itu mengakhiri berita wilayah. Terus patuhi SOP Perintah Kawalan Pergerakan dan sama-sama kita putuskan rantaian COVID-19. Terus setia bersama berita RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai. Dengan itu, Assalamualaikum. Dan selamat berhujung minggu. Number one, never saying the good things about Malaysia. Malaysia is an incredible success story. I would recommend you check